Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 1. Saya Ustaz Muhammad Nasuha Abdul Ghani. Hari ini kita akan sambung mata pelajaran Akidah tahun 1. Pada pelajaran yang lepas, Ustaz dah terangkan rukun iman dan 6 perkara rukun iman. Pada hari ini, kita sambung kembali pelajaran kita muka surat 8 dalam tajuk ciri kefahaman rukun iman, ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Okey. Ciri yang pertama ialah mengakui sepenuhnya dengan hati dan lidah. Kita kena akui sepenuhnya dengan hati dan lidah yang kita hanya menyembah Allah. Dan semua rukun iman itulah. Yang kedua, menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita kena tunaikan segala perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang ketiga, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang ketiga, kita kena tinggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah tak bagi buat, apa yang Allah kata jangan buat, kena tinggalkan. Ini ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman. Baik, seterusnya, kepentingan beriman dengan rukun iman. Kenapa kita kena beriman dengan rukun iman? Apa kepentingan kita beriman dengan rukun iman? Ini adalah dialog antara murid dan guru dia. Murid dia tanya, Ustaz Ali, kenapa kita mesti beriman? Ustaz jawab, kita mesti beriman supaya kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, taat perintahnya dan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beriman, kita juga redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Selain itu, apa lagi Ustaz? Dengan beriman, akhlak menjadi mulia, dirahmati dan dikasihi Allah. Kemudian murid menjawab, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Maknanya, kepentingan beriman ni ialah dengan beriman, kita akan menjadi taat kepada Allah dengan cakap Allah. Kita akan ikut segala yang Allah suruh dan kita akan tinggalkan segala yang Allah larang. Itu kepentingan beriman. Kepentingan beriman ni juga akan menjadikan kita akhlak yang mulia. Menjadikan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni maksudnya kita jadi orang baik lah. Melakukan perkara yang baik-baik. Kemudian oleh sebab kita buat perkara baik-baik, Allah semakin sayang kepada kita. Okey, baik. Seterusnya kita lihat hikmah. Hikmah beriman dengan rukun iman. Kita tengok sini. Hikmah beriman dengan rukun iman. Okey. Apa maksud hikmah? Hikmah ni maksud dia apa? Okey. Hikmah ni maksudnya bila kita buat sesuatu perkara, ada perkara yang baik yang berlaku sebalik perkara tersebut lah. Maksudnya setiap apa yang kita buat ni ada kebaikan dia, yang kita mungkin tahu ataupun mungkin tak tahu. Itu maksud hikmah. Okay, kita pergi semula. Hikmah beriman dengan rukun iman. Pertama, kepada diri sendiri. Apa dia kebaikan kepada diri kita? Yang pertama, meyakini keesaan Allah. Kita yakin yang Allah tu satu, esa. Tak ada yang setanding dengan Allah. Kedua, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya.
Kita akan dengar cakap Allah, kita ikut perintah Allah dan kita jauh larangan Allah. Kita tak buat larangan Allah. Kemudian takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kepada azab Allah. Kemudian mendorong melakukan kebaikan. Dengan beriman kepada rukun iman ini, ia akan mendorong kita, murid-murid, ustaz, semua orang, ia akan mendorong kita semua membuat kebaikan. Okey, baik. Seterusnya, kepada masyarakat. Apa kebaikan dia? Apa hikmah dia kepada masyarakat? Allah merahmati dan memberkati kehidupan mereka. Kemudian, wujud masyarakat yang harmoni, yang baik-baik. Saling menasihati kepada perkara kebaikan. Masyarakat akan saling menasihati kepada perkara kebaikan. Seterusnya, kepada negara. Apa dia kebaikan dia kepada negara? Okey, kebaikan kepada negara. Negara aman dan makmur. Negara aman dan makmur. Negara diberkati Allah, melahirkan pemimpin yang aman dan rakyat yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia antara hikmah beriman kepada rukun iman, kebaikan. Jadi kita mestilah beriman kepada rukun iman. Kita mesti hafal 6 perkara rukun iman tersebut dan kemudian kita mesti patuh arahan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz nak bagi sedikit latihan. Buka buku aktiviti dan sambung buat muka surat 3, 4, 5 dan 6. Warnakan gambar yang warnakan ejaan yang betul. Dalam gambar ni mana ejaan yang betul? Yang atas ke yang bawah? Yang atas ni ke ataupun yang bawah? Yang mana betul? Okay, macam mana nak tahu yang mana betul? Ada pada muka surat dalam buku teks kamu, yang muka surat ni. Contohnya tadi perkataan kitab. Ini kitab. Kemudian ada perkataan qadar. Kemudian ada perkataan rasul. Kamu boleh tengoklah dalam buku kamu. Dan ada perkataan kiamat. Tengok mana yang perkataan betul. Warnakan yang betul sahaja. Perkataan salah tak perlu warna. Okey, itu sahaja. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.